Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pertamanya minta maaf jika suara kurang jelas di tempat awam lah. Tadi hantar isteri, jadi tak sempat balik ke rumah, singgah di tengah jalan lah untuk live ni. Ini pun nasib baik setelah berusaha dapat juga wifi. Ala kullin, terima kasih pada sahabat-sahabat yang datang. Kita sambunglah bacaan bahagian yang kita berhenti tempoh hari. Pada minggu sudah saya membincangkan ataupun masih menjelaskan tentang pengaruh-pengaruh daripada beberapa orang tokoh yang menulis dalam bidang yang lebih kurang sama dengan saya. Antara yang saya petik di sini adalah Dr. Abdul Rahman Abdullah, Mak Rafa Ismail yang saya dah jelaskan. Mutaakhir ni saya agak tidak lagi banyak merujuk beliau lah. Tetapi Dr. Abdul Rahman Abdullah masih lagi saya berinteraksi dan mendapatkan nasihat dan juga perbincangan dengan beliau secara kami berhubung melalui WhatsApp dan seumpamanya. Dan tadi pun saya baru lepas WhatsApp dia, tanya apakah dia masih ada buku baru. Ternyata dia memang sedang buat buku baru. Cuma dia macam agak inilah pasal penerbitan apa semua betul-betul. Okey, kita mula sini ya. Ya, pada bahagian ini saya sebut paling tidak saya ungkapkan dengan rasa dan kata adalah tidak dapatkan dengan rasa dan kata adalah tokoh yang paling berpengaruh dalam hidup saya sebagai seorang Muslim, penulis, penceramah, pendakwah, iaitu Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim bin Amrullah yang lahir pada 1908 hingga 1981. Ini kalau bagi siapa yang tak tahu, penuh Profesor Dr. Hamka. Ini dia punya akronim lah, Haji. Kalau kita tengok sini, Haji ataupun ya Haji Abdul Malik Karim, ini tak masuk, Karim Amrullah. Itu yang jadi Hamka. Di Malaysia ni, kemudian kita ada Mazhar. Nah, Muhammad Asri Zainul Abidin. Kita ada Uzal satu masa dulu, masih lagi. Dan Ustaz Zaharuddin Abdul Rahman. Ini semua barangkali tahu daripada Buya Hamka lah, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Maulana Asri tak adalah akronim ya. Maulana Asri tak ada akronim. Baik, segala warisan ilmiah beliau yang sampai ke tangan kami adalah cahaya di hujung terowong bagi dijadikan alas membentuk pemikiran beragama generasi baharu anak Melayu Islam Nusantara. Semua karya beliau dengan jumlah kurang lebih 120 judul, itu saya cuba lengkapkan, yakni kita beli dan kita cuba lengkapkan koleksinya, dan sepatutnya disertasi ataupun kajian di peringkat sarjana saya adalah berkenaan retorik dalam penulisan dakwah dalam novel-novel terpilih beliau. Namun apakan daya jodoh tiada. Apakan daya jodoh tiada. Apapun tafsir Al-Azhar yang beliau siapkan ketika mendekam dalam penjara dan tahanan politik oleh sahabat dan idolanya sendiri, iaitu Bung Karno, selama 2 tahun 6 bulan itu adalah kemuncak kepada sumbangan ilmiah Buya Hamka kepada umat Islam Melayu Nusantara, kepada umat Melayu Islam Nusantara yang tiada galang tandingnya. Saya katakan, jika kita seorang Melayu bertutur, membaca dan menulis dalam bahasa Melayu, namun tidak pernah mencicip kelazatan hikmah dari karya-karya Buya Hamka, merugilah hidup orang itu. Ini kononnya lah, dia express betapa pentingnya untuk kita yang tak berapa fasih bahasa Arab, tapi nak cari bahan bacaan yang boleh membina pemikiran, boleh menjadi kata sandaran, dan pemikiran itu satu pemikiran yang kita katakan jelas,
berasaskan Al-Quran dan Sunnah dan anti kepada khurafat, tahyul, mistik dan seumpamanya. Baik. Seterusnya, maklumat dan kritikan Buya Hamka juga membawa kepada penulisan buku ini sebenarnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati Buya Hamka di alam sana, amin. Kemudian saya masih mencari peluang dan sedang berusaha selain menyudahkan pengajian sarjana dan seluruhnya doktor falsafah, masa ini saya telah mau PhD lagi, bagi mengikuti pengajian khas supaya memantapkan semula penguasaan bahasa Arab. Ia menjadi prasyarat utama bagi seorang itu benar-benar menguasai sumber ilmu dalam Islam yang semestinya banyak dalam bahasa Arab. Semoga Allah SWT permudahkan. Hasil daripada itu semua, saya mendapati ada satu isu dasar yang tidak akan selesai selagi ia tidak dijawab tuntas dan difahamkan kepada masyarakat awam mengenai pemikiran beragama orang Melayu Islam Nusantara. Iaitu persoalan ini penting. Inilah yang menjadi dasar pada penulisan buku ini. Soalan yang saya mahu jawab. Penulisan buku ini berasal daripada kerana nak jawab soalan-soalan ini. Perasan tak kita? Pertama, kalau kita perasan ini soalan yang bermain di minda saya lah apabila melihat sekeliling, termasuk ahli keluarga sendiri, kawan-kawan, orang kampung, masyarakat lah secara umum. Maka yang pertama kita dapati, mengapa umat Islam pada hari ini, khususnya orang Islam Melayu Nusantara, tidak tahu membezakan sumber agama mereka yang asli dan yang tidak asli, yang ori dengan yang tidak ori, khususnya berkaitan isu akidah. Berkaitan isu akidah. Seakan-akan mereka tak reti nak beza mana yang sumber bagi akidah yang sahih dan yang mana yang bukan termasuk dalam isu akidah. Dan ini sangat-sangat kritikal. Sangat kritikal kerana akidah adalah asas bagi agama ini. Okey, itu soalan yang pertama. Itu soalan yang pertama. Baik, persoalan yang kedua, mengapa mereka, yakni orang Melayu kita ni, itu sangka buruk saya lah. Biasalah tu kalau buat kajian, kena adalah sikit sangka buruk ya. Itu hipotesis ya, kita mencerap. Baik, yang kedua, selain daripada kita pelik, kenapa mereka macam tak boleh nak beza yang mana sahih, yang mana tidak, ada seumpamanya. Yang kedua, isu yang ada adalah mengapa sebahagian besar daripada orang Melayu kita ni mudah menerima apa sahaja maklumat yang dinisbahkan sebagai bahan agama yang disampaikan oleh orang agama dan seumpamanya, meskipun ia tidak masuk akal dan tidak dinyatakan sumber asal maklumat tersebut. Itu fenomena yang kita tengok lah. Yang kita tengok di luar sana. Kenapa mereka jadi okey saja, terima saja? Apakah sebabnya? Apakah puncanya? Mengapa mereka rasa just okey untuk terima segala apa maklumat yang disampaikan kepada mereka atas nama agama? Ini satu benda yang menarik perhatian saya untuk saya cari jawapan ketika itu ya. 10 tahun dululah. Dan proses untuk cari jawapan itu berlangsung lebih kurang 10 tahun jugalah. Walaupun tidaklah lama sangat, tapi dekat 10 tahun jugalah. Baik, yang ketiga, soalan yang muncul lagi, kenapa mereka, yakni sebahagian besar orang kita Melayu ni, termasuk diri saya pun mungkin, meskipun seorang yang saleh dan taat dalam keimanan dan ibadah, namun dalam masa yang sama masih juga terlibat dengan bomoh, pawang, dukun, oyang, ada jin, percayakan tangkal mangkal, sial majal, mengagungkan karamah wali, kubur, barang-barang pusaka atas justifikasi ia adalah ikhtiar, ada ansam budaya dan amalan kebiasaan dalam masyarakat. Yang mana kalau kita belajar sikit lah tuan-tuan, itu semua sudah dijelaskan bahawa ini semua secara nas. Kalau kita belajar sikit saja apa yang Allah Ta'ala suruh dan apa yang Allah Ta'ala larang dalam Quran dan hadis, oleh hadis Rasulullah, pasti kita akan jumpa benda-benda ini secara jelas dilarang. Secara jelas dilarang. Tapi yang peliknya, kenapa sebahagian besar daripada masyarakat kita masih mudah terlibat dengan
hal-hal tersebut. Jadi itulah antara kita katakan tujuan tulis untuk nak mencari jawapan kepada persoalan-persoalan masyarakat ini. Panggil sosio budaya lah. Persoalan yang bersifat kemasyarakatan. Baik. Okey, terus kita pergi lagi. Buku ini mahu memfokuskan bagi menjawab 3 persoalan tersebut. Asalnya kerana pengaruh kaedah penulisan akademik sebagaimana buku saya sebelum ini iaitu Hamka Surah Yusuf dan Sastra, terbitan satu penerbit lah pada tahun 2018. Maka sebenarnya ini tesis master saya yang pertama tapi tak siap. Jadi saya tukar tajuk jugalah di FPM. Jadi tak teruskan tajuk ni tapi saya terbitkan sebagai buku. Namun ia mahu ditulis seakan membahaskan fakta dalam tesis. Namun saya juga saya cuba juga untuk tidak terlalu rigid melihat kepada kepelbagaian gaya penulisan sarjana antarabangsa dan tempatan. Paling penting adalah amanah terhadap sumber rujukan dan petikan selain kritis dan kreatif dalam menganalisisnya. Seterusnya disampaikan dalam bahasa yang mempunyai ruh wacana dan sastra dengan nilai akademiknya sekali. Kita nak pelbagaikan. Yang begini ya, niat saya bila tulis buku ni adalah macam ni tuan-tuan. Saya nak bila orang akademik baca, dia rasa ada nilai akademik. Dan saya nak bila orang awam baca, mereka rasa tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu akademik. Jadi nak cater dua-dua pihak lah. Orang akademik baca pun dia rasa tak adalah kolektif sangat. Masih lagi ada dia punya unsur-unsur akademiknya. Tapi bila orang awam baca pun, dia rasa tidaklah terlalu tinggi ataupun tidak terlalu keras macam buku akademik. Dan ini sebenarnya memang menjadi style terbitan-terbitan buku wacana-wacana berat di barat ya. Kalau siapa pernah baca buku Dr. Jonathan A.C. Brown, seorang muhaddis Inggris daripada Georgetown University. Dia tulis buku-buku berat tentang canonization of Sahih Bukhari. Dia tulis pasal misquoting Muhammad. Dia tulis buku tentang yang terbaru ini tentang Islam and slavery. Menariklah. Tapi bila kita baca perbahasan ilmiah itu disampaikan dalam bentuk masih lagi boleh orang awam macam kita ni baca lah. Boleh faham lah insyaAllah. Baik, okey. Seterusnya kita tengok sikit tentang Melayu, sumber agama mereka dan sumber asal Islam. Ini sebagai latar untuk kita faham di mana kita nak bertolak dalam membahaskan ataupun membincangkan ataupun yang menjadi premis dalam perbahasan buku ini ya. Saya harap suara saya tuan-tuan boleh dengar dengan baik sebab saya di tempat awam ya. Okey, seterusnya agama mereka dan sumber asal Islam. Kita mulakan di sini dengan Islam sebagai agama wahyu dan cara hidup ternyata tidak sama dengan agama-agama lain yang wujud di bumi ini. Menariknya, Islam dalam sejarahnya yang panjang membuktikan bahawa ia suatu agama yang mampu mengislahkan sebuah masyarakat yang primitif jahiliyah di padang pasir menjadi suatu bangsa agung yang kemudian menjadi pusat ketamadunan dunia dengan memanfaatkan semua unsur daripada tamadun yang terdahulu sebelum berpindah ke tamadun barat pada hari ini. Satu benda yang mesti kita maklum, memang tamadun Islam adalah tamadun yang hebatlah zaman keemasan mereka tempoh hari. Tapi satu benda yang kita maklum juga, sebenarnya Islam banyak meminjam daripada tamadun-tamadun sebelumnya, iaitu tamadun Greek Rom, tamadun Yunani kuno, tamadun China, tamadun India, tamadun Farsi, dan banyak lagi. Cuma mereka tidak terima secara 100%. Mereka terima dengan memberikan nilai tambah. Mereka adjust balik, mereka adaptasi mereka ni. Sebab apa? Mereka ada prinsip, iaitu apa yang mereka terima mesti kemudian patuh syariat. Jadi proses untuk menjadikan ia patuh syariat, sama ada benda itu dibilas ataupun bahasanya disamak lah, disamak supaya jadi suci ataupun patuh syariat, ataupun sebahagiannya memang tak boleh terima, terpaksa ditolak langsung. Itu yang berlaku. Tapi dalam konteks alam Melayu nanti kita akan tengok hal itu berlaku sebaliknya. Walaupun proses
so-called Islamisasi itu cuba dilakukan, tapi sebahagiannya macam berjaya secara zahir, tapi pada hakikatnya kita membawa juga dan terpengaruh juga dengan benda-benda batil yang asasnya sebenarnya melanggar syariat, tapi berjaya diwajahkan oleh iblis laknatullah sebagai benda yang okey dengan syariat dalam bab homo, pawan dukun apa semua ni lah. Baik, seterusnya ditakdirkan Islam yang sampai ke alam Melayu dari sejak awal lagi dari sudut mazhab fiqh ibadahnya. Ini kita fokus alam Melayu ya. Dari sejak awal lagi dari sudut mazhab fiqh ibadahnya adalah berdasarkan mazhab ulama Syafi'iyah. Nah, itu satu benda yang tak boleh kita nafi. Buktinya sangat banyak. Kita cubalah nafi macam mana pun, buktinya sangat banyak bahawa kelompok dakwah dan aliran mazhab fiqh yang sampai ke alam Melayu awal yang menjadi established dan arus perdana adalah aliran mazhab fiqh Syafi'iyah. Dari segi akidahnya pula mazhab al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ini satu benda yang ma'ruf dalam kajian-kajian sejarah pemikiran ya. Dan dari sudut mazhab tasawuf pula adalah mazhab tasawuf yang didakwa sebagai mazhab tasawuf Al-Ghazali dan Al-Juwaini. Namun yang peliknya sikit, Imam Ghazali dan Imam Juwaini wallahu alam, setakat yang saya tahu tidak ada tarikat lah. Mungkin ada, tapi saya tak tahu. Kalau siapa-siapa tahu boleh maklumkan. Setakat saya dah tanya orang yang memang mulim dengan karya Al-Ghazali dan Juwaini, tidak diketahui mereka ada tarikat-tarikat tertentu. Namun mereka seorang sufi, mereka bertasawuf lah. Cuma nak kata mereka ada tarikat Qadiriyah ke, tarikat Naqsyabandi ke, tarikat apa-apa, wallahu alam, tidak diketahui. Baik. Ia kemudian diangkat menjadi apa dia tu? Ia kemudian diangkat menjadi aliran rasmi apabila mendapat dukungan para salatin, iaitu para sultan di tanah Melayu, dan secara rasmi menjadi enakmen undang-undang syariah negeri pasca kemerdekaan tanah Melayu dengan raja dan sultan menjadi ketua agama Islam negeri. Ini fakta yang insya-Allah semua orang tahulah. Cuma saya nak bagi latar belakang yang luas supaya kita faham fenomena ini. Tradisi pengajian di surau dan masjid yang kemudian membentuk tradisi pondok pesantren. Pondok bahasa Arab adalah hotel, pondok. Jadi disebutkan, saya ingat dalam satu pembentangan pada masa itu zaman Fa'lah, disebutkan para ulama yang datang ke Melaka pada masa itu, mereka datang berdakwah dan mereka membina pondok-pondok ni lah, pondok-pondok untuk mereka duduk, dan daripada situlah bermulanya tradisi pengajian pondok, dan di Indonesia mereka panggil pondok pesantren. Dan ia sangat berkembang dan signifikan khususnya sebelum era moden abad ke-20. Pengajian, kalau sebut kata mengaji, nak mengaji kat mana, maka biasanya zaman tu mengaji di pondok lah. Sebab mengaji di sekolah-sekolah penjajah itu dianggap sebagai belajar dengan orang kafir. Jadi tak ramai yang dibenarkan ada peminat nak hantar sekolah sekolah kebangsaan ke apa semua, sebab biasanya guru-gurunya adalah Mak Saleh. Belajar pun dalam bahasa Inggeris, belajar pula ilmu moden, ilmu sains, ilmu matematik yang dianggap oleh sebahagian ulama ulama aliran tradisional ini sebagai ilmu orang kafir. Jadi belajar di sana maksudnya belajar ilmu kafir. Itu ada persepsi yang muncul pada zaman tersebut. Baik, ulama alam Melayu mempunyai tradisi keilmuan yang begitu ampuh, terbukti dengan lahirnya banyak peninggalan karya mereka, khususnya dalam bidang akidah, fiqh dan tasawuf. Ini fakta yang tak boleh kita nafi, walaupun kita sedikit berbeza aliran dengan mereka hari ini, tapi ini sejarah yang mesti kita terima ya. Mesti kita terima untuk kita memahami kekuatan dan kelemahan stru ideologi kita ni. Kita kena iktiraf kekuatan mereka, di samping kita juga mencari apa yang boleh kita perbaikilah, memberi nilai tambah kepada mereka. Baik, sebahagian daripada peninggalan mereka sudah dikaji dan diterbitkan semula dalam bentuk buku moden, dan sebahagian lagi dalam bentuk tesis kajian, khususnya di UM, dekat dengan tempat saya sedang live sekarang lah. Tadi hantar isteri ke PPUM.
Baik, malah banyak lagi dalam bentuk manuskrip klasik yang asal kerana belum dikaji oleh anak bangsanya sendiri. Manuskrip ulama ni banyak lagi sebenarnya yang belum dikaji. Kalau siapa yang minat nak kaji, tapi isunya adalah dalam konteks Malaysia, kajian terhadap manuskrip ulama-ulama ini biasanya dijuarai oleh orang dalam bidang sastra. Di bidang sastra ni mereka tak kajilah sahih tak sahih. Mereka kaji tentang bahasa, tentang kecantikan manuskrip itu, dia punya kerawang-kerawang apa semua di sudut seni. Dia tak kaji dalam teks tu benda sahih ke tidak. Tidak begitu. Cuma adalah baru ni ramai juga orang yang dalam bidang akidah tasawuf. Jadi yang minat tasawuf ni mereka mula gali balik kaji. Tapi bila kaji pun disebabkan mereka cenderung pada aliran tasawuf, mereka cenderung untuk nak terima belakalah dan tidak mengkritik dan tidak memberi nilai tambah baru terhadap apa yang ada dalam kitab-kitab Jawi tersebut. Itu yang kita kurang setuju sebenarnya. Sepatutnya berlakunya satu internal dan external criticism terhadap teks-teks ini. Tapi itu tidak berlaku. Baik. Namun sebelum Islam menjadi agama dasar bagi Nusantara, agama yang dominan di rantau ini adalah Hindu-Buddha. Ini semua orang maklum. Oleh yang demikian, tradisi literasi dan kesahan lisan yang kemudian membentuk tradisi penulisan berbentuk hikayat banyak dipengaruhi oleh sumber hikayat keagamaan Hindu-Buddha daripada bahasa Kawi, Pali, Sanskrit ataupun Jawa kuno seperti Veda atau Suruti, Smriti, Purana, Mahabharata, Ramayana dan banyak lagi. Fasa peralihan tamadun Hindu-Buddha ke alam tamadun Islam secara menyeluruh sangat menarik bagi diberi perhatian dan sering menjadi polemik dalam wacana bidang sejarah dan tamadun Islam di alam Melayu. Antaranya persoalan bilakah Islam sampai ke alam Melayu. Berbagai teori ada ya. Islam sampai ke alam Melayu ni berbagai teori. Sampai hari ini pun tidak ada qaul mu'tamad dalam masalah ini. Cuma yang paling kuat katanya mari daripada Yaman lah. Tapi ada juga pandangan kata awal lagi mari daripada China. Berdasarkan zaman Hula Guhan apa semua tu lagi. Berbagai teori muncul dan berbagai sarjana sama ada daripada kalangan Orientalis dan juga daripada kalangan sarjana Melayu Nusantara menghasilkan hipotesis masing-masing. Namun autoriti terkuat dalam membahaskan isu ini sekaligus melakukan rudud ataupun hujah balas yang ampuh terhadap teori para Orientalis adalah apa yang dibangkitkan oleh Profesor Dr. Syed Muhammad Naqib Al-Abbas melalui siri karya beliau seperti Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu yang merupakan monograf syarahan keprofesoran beliau pada tahun 1978 di UKM. Dalam masalah sejarah, falsafah sejarah, saya berpegang bahawa tidak ada isu untuk kita ambil daripada orang-orang yang meskipun dari sudut akidah, dari sudut manhaj akidah dan juga beberapa ilmu lain yang dia tak baguslah dalam hadis apa semua bermasalah, tapi disebabkan dia adalah orang yang boleh diterima dalam bidang sejarah dan falsafah sejarah, maka pada saya tak ada isu untuk kita rujuk dan ambil hasil kajian mereka. Kita kena bersifat objektif dalam kajian akademik supaya tidak mendapat kesimpulan yang terbaik lah. Bukan bermaksud bila kita tak setuju dengan dia, kita tolak semua lah. Tapi bila dia ulas pasal hadis, dia ulas pasal akidah, metafizik berkaitan dengan maka kita tak boleh terima lah. Kita tak setujulah dengan apa yang dia sampaikan pada kita. Baik. Sikit lagi dia pergi, fasa peralihan antara tamadun ini memperlihatkan juga peralihan literasi daripada hikayat atau kitab agama bersabit Hindu-Buddha yang berbahasa Sanskrit pada hikayat sadoran daripada Hindu-Buddha dan daripada sumber Islam dalam bahasa Melayu bertulisan Jawi. Ini berlaku peralihan. Asalnya zaman Hindu-Buddha penulisan manuskrip menggunakan bahasa tadilah tulisan-tulisan yang pengaruh Sanskrit tadi, Jawa kuno, Pali, Kawi tadi, dan biasanya temanya adalah berkaitan dewa-dewi. Mahabharata, Ramayana yang menjadi Pandawa 5, hikayat Pandawa 5, hikayat Sri Rama. Ketika mana peralihan berlaku tu, sebab tu sampai sekarang masih ada manuskrip hikayat Pandawa 5 dengan hikayat Sri Rama
yang ditulis dalam tulisan Jawi yang begitu cantik sekali. Ceritanya cerita Hindu-Buddha, tapi persembahannya sudah guna tulisan yang pengaruh Islam, iaitu tulisan Jawi. Bayangkan. Dah ada dah zaman. Maksudnya Islam sudah kuat, tapi pengaruh agama lama Hindu-Buddha tu, khususnya dari sudut cerita-cerita sastra, masih lagi wujud, masih lagi ada. Di sinilah bidang kajian saya, area of my kajian lah. Kita tengok kawasan itu, fasa peralihan itu. Jadi teks yang saya kaji untuk PhD adalah berkaitan dengan kisah Nabi dan Rasul. 33 kisah Nabi dan Rasul yang disampaikan dalam bentuk ala-ala macam Hindu-Buddha punya dewa-dewi punya cerita. Sedangkan kita belajar kisah Nabi dan Rasul adalah kisah wahyu. Mana boleh nak pandai-pandai disampaikan dalam bentuk hikayat begitu. Jadi di sinilah konflik yang berlaku, dan buat makluman semua, disebabkan teks itu teks yang maksudnya dilihat sebagai otoriti, bertulisan Jawi dan diterima oleh seluruh masyarakat pada masa itu. Yang masyarakat Melayu kita zaman tu adalah buta huruf semuanya, illiterate, 90% lebih adalah buta huruf. Maka apa yang berlaku adalah mereka hanya menerima apa yang disampaikan pada mereka secara lisan. Ada penglipu lara, ada tukang baca, ada tukang cerita, sampaikan cerita-cerita itu, walaupun ditopuk tambah tak masuk akal, riwayatnya tak sahih daripada Quran hadis pun semua, masyarakat yang tak erti membaca itu terus menerimanya tanpa mempersoalkan apa-apa. Itulah dia punya situasi, tuan-tuan. So kalau kita mari zaman ni, baru 10-20 tahun ni kita bercakap tentang hadis sahih, tentang Israiliyat, tentang perlunya kita membersihkan sumber-sumber agama kita. Tempoh hari sambutan Isra wal Mi'raj, siapa yang baca status Facebook saya akan tengok saya ulas berkaitan dengan hikayat Nabi Mi'raj ke langit. Ada. Bahkan sebelumnya ada hikayat yang lebih panjang, hikayat Isra wal Mi'raj, yang lebih panjang. Dan ini menjadi sumber agama, sumber kisah-kisah agama masyarakat tok nenek moyang kita dulu. Maka tak peliklah mereka bila mutakhir ni mari buku macam Dr. Zaini tulis tu, iaitu berkaitan dengan riwayat-riwayat sahih, hadis, riwayat sahih tentang Isra Mi'raj, dia jadi macam payah nak terima. Tak berapa syok nak dengar, tak berapa banyak cerita, tak berapa banyak dia punya lenggok-lenggoknya. Sebab tu sambutan Isra Mi'raj dulu, saya ingat kalau ada ayah-ayah yang umur 60-70 sini mungkin boleh ingat. Sambutan Isra Mi'raj ramahnya tak cukup satu malam. Kurang-kurangnya seminggu, 5 hari. Sebab malam pertama tu duk cerita pasal borak je dulu. Malam pertama tu duk cerita pasal borak. Borak ni lagu mana, dia punya bulu lagu mana, dia punya leher jinjang tak jinjang, dia punya kaki lagu mana, dia punya kepala. Dalam riwayat sahih mana ada benda-benda tu, tuan-tuan. Tapi dalam riwayat yang berbentuk hikayat tadi, yang tersebar di alam Melayu kita, perkara-perkara tersebut dirincikan dan menjadikan kita seronok lah dengar. Itu belum lagi masuk kedai mamak muslim ke, aci-aci dulu masa kecil-kecil tu, ada gambar kuda, badan separuh, badan tu manusia sampai kepala, ada sayap warna biru gitu kan. Kita tanya apa ni Aci? Dia kata ni lah borak. Mana ada borak lagu tu? Tapi itu yang berlaku, percampuran. Jadi baru 2-3 hari ni lah, dalam 10-20 tahun ni. Maulana Asri awal lagi 30 tahun sudah. Tapi kita kenal dia baru 10 tahun ni. Selalu saya baru dalam 10-15 tahun ni baru. Jadi sebelum tu kita duk percayalah, untuk nenek moyang kita duk percayalah apa yang ada lagi kitab Yahudi tu. Nampak tak? Jadi bila mari ada usaha daripada ustaz-ustaz kita yang khusus dalam bidang hadis, bidang Quran, nak bersihkan perkara itu, dia jadi satu pertentangan yang sangat-sangatlah boleh tahanlah dahsyat dia. Okey. Baik, kita pergi lagi. Pasal peralihan antara tamadun ini memperlihatkan juga peralihan tradisi tadi. Okey. Kemudiannya pengaruh Hindu-Buddha masih kuat sehingga ia memakan masa yang lama bagi diislahkan sepenuhnya
sebelum lahir karya keagamaan. Iaitu karya keagamaan ni banyak bermula abad ke-17 dan ke atas lah. Selepas zaman Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Syekh Nuruddin Ar-Raniri daripada India. Dia mari kepada Aceh, jadi mufti besar di Aceh, bergaduh dengan Hamzah Mansuri dengan Syamsuddin Sumatera'i tentang wujudiyah, wahdatul wujud. Dia pun terima wahdatul wujud, tapi wahdatul wujud dia mazhab lain. Dan wahdatul wujud yang Hamzah Mansuri ambil daripada Ibn Arabi, yang dia ambil daripada Sir Hindi daripada India. Jadi panjanglah cerita tu, saya pun sedang membaca untuk nak faham polemik ini dengan lebih mendalam. Sebab menarik. Bila baca-baca tuan-tuan, ternyata betul. Semua apa yang berlaku di alam Melayu kita ni bermuara ataupun ada kaitan langsung dengan yang namanya Ibn Arabi. Ada kaitan langsung. Konsep wahdatul wujud, martabat tujuh, Nur Muhammad, apa lagi? Ihsanul Kamil. Itu semua ada kaitan dengan Ibn Arabi. Ibn Arabi, Abdul Karim Al-Jili, Al-Buni, kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra, kitab yang telah diterjemahkan dalam tulisan Jawi, bahkan bahasa Melayu hari ini berada. Rupanya itu kitab sihir yang luar biasa. Kitab sihir. Siapa nak jadi tukang sihir, itulah kitab dia. Tapi orang Melayu sebagainya menganggap ia adalah ilmu hikmah. Ilmu dia panggil ilmu hikmah, atau ilmu yang dinamakan sebagai ilmu dia panggil apa dia, ilmu hikmah orang tua-tua lah. Hari ni kita kata bahaya, dan itulah yang berlaku. Sebab tu mutakhir ni ramai lah. Ada juga ustaz-ustaz yang semacam nak hidupkan kembali azimat-azimat. Dia kata okey. Ada yang nak hidupkan kembali penggunaan buluh perindu lah. Ada orang jual dengan begitu sekali banyak dalam market terbuka dan seumpamanya. Ini yang kita rasa tak patut berlaku. Sedangkan kamu seorang ustaz, boleh kamu mengajar. Rupanya sama dengan yang di Indonesia punya. Pun kata begitu juga, bahkan dia mengajar. Saya baru tengok tadi dia punya, orang tanya, boleh ke nak guna azimat ni? Dia kata boleh, asalkan tidak syirik pada Allah. Memanglah mula-mula tak syirik. Nah, Iblis ni bijak tuan-tuan, mula-mula takkan dia suruh jadi syirik selalu. Mula-mula dia suruh sikit. Boleh, minta, tulis ya. Boleh tulis nama-nama Ashabul Kahfi. Padahal Ashabul Kahfi tu tak sahih pun. Nah, Israiliyat, tapi boleh tulis nama 7 orang Ashabul Kahfi dengan anjing yang kitmir, maka jadikan zikir, ditulis, diletak di rumah, maka rumah tak terbakar. Maka kalau ditulis dan letak dalam badan kita, letak di dalam poket ke, letak dalam beg duit kita, kalau kata kita musafir, maka kalau musafir dengan kapal laut, tak tenggelam kapal laut tu. Ini kepercayaan khurafat dan azimat yang mula dihidupkan kembali oleh so-called orang agama sendiri. Atas nama ini ilmu hikmah, ilmu orang tua-tua, ilmu ulama-ulama dulu, sekalipun secara agak jelas ada larangan daripada hadis-hadis Nabi SAW. Sebab itulah kita duk gaduh sangat ni tuan-tuan ya. Satu pihak bersikap membuka, fathuz zara'id dia panggil. Bersifat cuba membuka ruang-ruang yang pernah ditutup oleh ulama-ulama kita dulu. Satu pihak lagi bersungguh-sungguh untuk sadduz zara'id, untuk nak tutup ruang. Prevention better than cure. Dan itulah pertentangan yang berlaku antara, kalau kita perasan, mereka yang cenderung pada pengajian ahli hadis dan mereka yang cenderung kepada pengajian yang tradisional ini. Jadi kita sebut, kita harap satu masa masyarakat makin cerdik lah. Sebab tu kelas-kelas macam ni penting untuk pengajian secara terbuka, lebih advance, lebih terbuka, lebih kita kata mudah untuk nak bersoal jawab. Cuma hari ni macam tak sesuai lah. Saya tak dengar bising sangat jalan ke tepi jalan ni. Ni pun orang-orang tepi saya semua dah beralih, alhamdulillah. Mereka bising dengan saya bercakap lah. Tak apalah. Baik. Kita pergi sikit lagi. Pasal peralihan tadi kita dah cerita, pengaruh Hindu Buddha masih kuat sehingga memakan masa yang lama untuk diislahkan sepenuhnya sebelum lahir karya keagamaan yang digelar sebagai sastra agama, sastra berunsur Islam, sastra kitab oleh pengkaji sastra Melayu klasik dengan fokus khas bidang akidah, fiqh dan tasawuf. Perasan ke tidak, yang banyak adalah akidah
fiqh, tasawuf. Tafsir Quran mana? Tafsir. Hadis? Yang ni yang saya persoalkan masa saya belajar dengan Dr. Fauzi Rahman di UM, masa ambil diploma usuluddin dengan dia. Ini benda yang kita persoalkan. Kenapa dalam keadaan ramainya ulama-ulama alam Melayu kita, hampir 1000 tahun Islam datang ke alam Melayu, dan ulama-ulama Melayu kita ramai yang hebat, yang boleh berbahasa Arab, fasih, duduk di Mekah lama, tapi karya-karya dalam bidang tafsir Al-Quran dan juga terjemahan hadis dalam bahasa Melayu tak banyak langsung. Tafsir lengkap 30 juzuk tak sampai 10, bayangkan. Apa yang boleh kita faham? Maksudnya perhatian para ulama sepanjang zaman ini, zaman yang lalu, tidak ada yang serius memfokuskan kepada wahyu, ilmu wahyu, iaitu ulumul Quran wa ulumul hadis. Hampir tidak ada. Kenapa? Disebutkan dengan di sini, disebutkan dengan tasawuf. Yang mana tasawuf ni pula zaman itu yang menjadi perbahasan bukan lagi tasawuf yang dinamakan sebagai tasawuf sunni ataupun tasawuf akhlaqi, tapi adalah tasawuf falsafi. Ni. Nah, kalau tasawuf sunni, tak ada isu lah. Tazkiyatun nafs, taqwa, apa nama, ketenangan jiwa, baik akhlak, sifat mazmumah, sifat mahmudah, tak ada isu. Itu memang adalah Quran hadis dan seumpamanya. Tapi yang jadi isu adalah zaman kemudian datang dengan keadaan umat Islam mula disibukkan dengan tasawuf, bidang tasawuf yang dinamakan, yang sebenarnya membahaskan isu-isu falsafah yang dapat pengaruh daripada zaman sebelumnya. Yang ni geng-geng aliran pondok kita tak boleh terima sampai hari ni. Mereka tak boleh faham macam mana benda-benda yang dinamakan sebagai konsep-konsep Nur Muhammad, Wahdatul Wujud, Martabat 7, Insanul Kamil, Isyrati, Zawqi, Irfani, Nazari, berbagai lagi istilah-istilah falsafi itu pada mereka adalah ilmu yang para ulama alam Melayu dapat melalui laduni dan seumpamanya. Adapun paling tidak mereka dapat daripada tarikat-tarikat yang akhirnya bermuara kepada Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ambil di mana? Mereka tak kisah. Walhas secara jelas dibuktikan Ibnu Arabi memang ambil daripada Neoplatonism yang berasal daripada falsafah Yunani Greek kuno itu. Yang ni yang sahabat kita Ustaz Nur terus cuba untuk fahamkan. Dan sebenarnya perkara ini sudah dijelaskan oleh Profesor Dr. Abdul Fattah Harun Ibrahim buat sekian lama dalam karya-karya beliau. Cuma saya, walaupun saya baca, saya beli ada belaka buku dia, kita tak baca secara mulim, kita rujuk bahagian-bahagian yang kita nak. Bila baca balik secara detail sebab Ustaz Nur dedahkan dalam banyak siri kuliah-kuliah beliau itu berkaitan dengan sebenarnya aliran kalam Asy'ariyah sifat 20 di alam Melayu itu yang didakwa sebagai kalam Asy'ariyah, tapi sebenarnya aliran tradisional kita bukan Asy'ariyah pada hakikat. Mereka lebih cenderung kepada tasawuf falsafi ataupun sufi batini ataupun wujudi. Profesor Dr. Abdul Fattah Ibrahim menamakan aliran itu sebagai wujudiyah batiniyah. Wujudiyah mari daripada Ibnu Arabi, batiniyah ambil daripada tempatan punya, khususnya daripada Jawa. Jadi benda-benda begitulah yang menariklah untuk diberi perhatian. Dan nak dapat tidak, kita mesti bekerjasama dengan sahabat-sahabat daripada pelbagai aliran yang masih lagi ahli sunnah wal jamaah dalam menentang musuh dalam selimut yang namanya batiniyah ataupun wujudiyah yang bermuara daripada Neoplatonik Islamik, dikatakan begitu, iaitu daripada pihak Ibnu Arabi. Benda ni sangat filosofikal, memang memerlukan masa yang panjang, pembacaan dan kesabaran untuk faham. Saya pun bila mula-mula dengar Neoplatonism tu jam ke apa benda, kita belum lagi mendengar tentang al-aqlul awal, nufus, nous, apa dia, the one, the soul,
apa lagi, pelbagailah istilah. Tapi alhamdulillah dengan bantuan Ustaz Noor dan yang terbaru dengan bantuan Ustaz Ahmad Ikram yang menulis buku-buku dan juga memberi penerangan melalui bertulis dan video-video beliau, akhirnya mudah kita faham apa isu sebenar alam Melayu ni. Bila mereka Islam, mereka bersilap, mereka minat pada agama, mereka jadi minat nak mengatik, jadi mereka minat nak bertapa. Kita jadi pelik lah, agama Islam mana macam ni. Sebab kalau kita pergi kepada Quran dan Sunnah, tak ada benda-benda lagu tu. Jadi kenapa aliran tradisional ni banyak minat pada benda-benda lagu tu? Minat pada ritual di kubur, minat pada ritual dalam gua. Kita jadi pelik lah. Kenapa? Sedangkan benda tu ganjil, awkward, tak pernah ada pada zaman awal Islam. Jadi rupa-rupanya bila ditelusuri, jawapannya adalah kerana pengaruh batiniah wujudiyah ini. Banyak. Saya dulu sampai satu masa saya duk kata, kenapa mungkinkah akidah ataupun manhaj akidah Asy'ariyah gagal melahirkan umat Islam yang benar-benar faham apakah itu tauhid dan syirik. Kerana kita tengok ramai orang Melayu yang kononnya mengaji sifat 20 tapi terlibat dengan bomoh kawan dukun apa semua. So saya buat assumption ketika itu, kesimpulan ini bermaksud kalam Asy'ariyah gagal lah. Gagal untuk melahirkan umat yang faham batas antara tauhid dan syirik. Tapi bila kita pergi lama-lama, Ustaz Noor pun mulai aktif untuk bagi penerangan, saya follow rapat dia, bahkan kami bertukar-tukar maklumat, saya bagi buku-buku saya pada beliau. Alhamdulillah beliau berterima kasih dan ambil manfaat yang banyak menurut beliau. Dan kemudian kita dengar pula perbahasan daripada pihak sana apa semua, baru kita faham sebenarnya masalah utama umat Islam Melayu dari sudut pemikiran beragama ni bukannya Asy'ariyah ke Salafi ke Wahabi ke apa semua, tapi isunya adalah batiniyah. Batiniyah. Yang mana hari ni kalau kita nak tengok batiniyah secara real ni, boleh tengok apa lepat cara dia olah, cara dia mengajar benda-benda yang dia tahu dah. Cara dia olah, cara dia bagi faham, cara dia guna ayat Quran, cara dia guna logo-logo, cara dia tulis Bismillahirrahmanirrahim. Semua itu rupanya ada dalam buku yang bertajuk apa dia? Hakikat Insan. Satu buku yang dikarang oleh Ahmad Lasmana yang sudah diharapkan oleh Jakim buat sekian lama. Buku yang penuh dengan ilmu batiniyah lah. Dan sebenarnya buku itu saya jumpa dalam koleksi manuskrip Jawi. Sebenarnya buku tu bukanlah buku yang dikarang asli, tapi satu adaptasi ataupun satu tulisan semula berdasarkan satu manuskrip yang ada dalam simpanan seorang pengkaji yang minat untuk kumpul manuskrip Melayu ni, tapi aliran tradisional, iaitu Ustaz Wan Muhammad Saghir Abdullah. Saya jumpa perkara itu dalam library di APM. Bila saya duduk situ hari-hari, saya duduk belik-belik. Saya dapati sama. Cuma untuk nak buat kajian, mengesahkan bahawa dua-dua teks itu adalah teks yang sama, mesti dibuat kajian yang serius dan kajian yang rasmi lah. Setakat ni tengok secara sepatah lalu. Saya tunjuk, bahkan saya share dengan Ustaz Nadrus untuk tunjuk Ustaz kata ni manuskrip asal, untuk tahu siapa tulis. Maksudnya buku itu bukanlah buku karya asli Ahmad Lasmana, tapi dia pun ambil cedok daripada manuskrip-manuskrip Melayu lama yang sudah ada. Dan manuskrip-manuskrip Melayu ini dianggap sebagai ilmu yang tinggi, ilmu yang penuh dengan hikmah oleh masyarakat kita buat sekian lama. Baik, kita pergi sikit lagi. Pun begitu pengaruh benda asing, itulah saya guna istilah benda asing. Sepanjang maklumat agama Islam ini sampai dan tumpahkan dalam karya para ulama Melayu dalam kitab mereka, seperti pengaruh hikayat Hindu-Buddha, pengaruh adat resam, kepercayaan bakteri, khurafat, tahyul dan bid'ah dalam masyarakat Melayu yang berevolusi dari zaman animisme ke zaman Hindu-Buddha sangat jelas dirasai. Maksudnya pengaruhnya tetap wujud, tetap ada. Ini tak boleh dinafikan oleh siapa-siapa. Sebab ia juga disebut oleh tokoh-tokoh Sufi Asy'ariyah sendiri, contohnya Profesor Emeritus Datuk Zakaria Setapa dalam tulisan-tulisan beliau. Beliau tak nafikan bila Islam datang, pengaruh Hindu-Buddha tu masih tu ada lagi. Masih lagi, bahkan cuba diislamisasikan. Tapi sebenarnya tak jadi Islam lah. Jadi macam dia panggil sinkretisme, percampuran. Macam kita terima pula
benda tu kulit saja berbeza, tukar istilah, tapi dari sudut praktikal apa semua masih lagi kekalkan yang lama. Nah, itulah berlaku kita kata fitnah yang dahsyat dan luar biasa itu. Katanya lagi di sini, selain itu, jauh sebelum Islam sampai ke alam Melayu, pengaruh daripada musuh Islam dari zaman awal sama ada dari luar atau dalam melahirkan benda asing yang cuba merancukan ini mencelarukan sumber utama Islam iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Racun ini kemudian dinamakan sebagai dalam kitab ini iaitu riwayat-riwayat Israiliyat, riwayat hadis-hadis palsu, al-mawdu'at ataupun hadis mawdu' ataupun al-mawdu'at, dan yang ketiga ini istilah saya reka sendiri, fitnah sirah. Fitnah sirah yang paling juara sekali adalah Maulana Muhammad Asri Yusuf. Beliaulah orang yang pertama dan secara lantang bercakap tentang pentingnya untuk membersihkan tuduhan dan fitnah terhadap Muawiyah ibni Abi Sufyan. Pada zaman tu mana ada orang berani, tuan-tuan? 20-30 tahun dulu tak ada orang berani bangkit dan bela Muawiyah ibni Abi Sufyan. Tetapi semenjak beliau bercakap daripada tahun 90-an, tulis buku, bentang seminar dan konsisten melahirkan anak-anak murid yang membawa gagasan beliau, barulah kita pun macam baru sedar bahawa perkara itu adalah betul. Muawiyah itu memang ahli syurga, sahabat Rasulullah besar. Banyak hadis-hadis yang menjamin, yang mengisyaratkan tentang kedudukan dan keistimewaan Muawiyah ibni Abi Sufyan. Tapi kita pada satu masa dulu, saya sendirilah pernah terpengaruh untuk nak kata Muawiyah ini orang yang jelik lah, dahsyat, orang yang gila kuasa dan sengaja rampas kuasa daripada cucu Rasulullah SAW. Dan pelbagai lagi tuduhan-tuduhan yang dahsyat pada Muawiyah ini. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah. Jadi siapa yang belum lalu wacana-wacana pembersihan sirah oleh Maulana Asri, saya syorkan, carilah video-video beliau. Bahkan kita dah ada 3 jilid buku tu, pembersihan akidah, teguran suci dan jujur buat umat tu. Itu sebenarnya usaha saya dan kawan-kawan untuk dengan kebenaran Maulana Asri, kita terbitkan balik makalah-makalah lama beliau itu, supaya generasi baru boleh baca dan rujuk. Kita khawatir kalau ia tidak diterbitkan secara rasmi begitu, nanti karya itu akan hilang. Maksudnya orang-orang tak beli, orang apa semua lah. Jadi bila terbit gitu, at least ada dalam library apa semua, orang nak cari, orang nak kaji pemikiran Maulana Asri dalam dakwah beliau, maka boleh rujuk buku-buku tersebut dan seumpamanya. Baik. Justru kata saya lagi ni, meski kita fahami bahawa penyebab kepada pencemaran kesucian sumber Islam sehingga pada hari ini adalah ini orang Islam khususnya di alam Melayu jadi terpinga-pinga apabila ramai agamawan dan ilmuwan mula bercakap bagi menedahkan kerancuan dan kepalsuan maklumat agama yang mereka terima selama ini, sama ada dari sudut kisah-kisah gaib yang dikaitkan dengan makhluk-makhluk gaib atau para nabi dan rasul, juga tokoh-tokoh zaman awal Islam. Ironinya, isu-isu berbangkit tersebut adalah berkaitan dengan asas akidah umat Islam secara langsung. Ibaratnya sebatang sungai yang sudah mengalir selama 1400 tahun lebih, bermula dari hulunya yang suci bersih, bebas dari segala kekotoran, tetapi apabila semakin sampai ke hujung muara, yang ini pada hari kiamat ni lah, segala sampah sarap sepanjang sungai dibawa bersama ke muara yang kini kita sedang berada di sana. Begitu juga Islam dari zaman awal, zaman terbaik, salafus salih, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kurun terbaik adalah kurunku dan kurun selepasku dan kurun selepasku. Tiga abad pertama hijrah, adapun 3 generasi awal Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Maka yang kemudian itu dalam Islam semakin jauh daripada zaman Rasulullah, semakin tak baik ataupun semakin kurang dia punya nilai. Baik, begitu juga dalam ilmu hadis lah, semakin ke belakang semakin kurang dia punya dia punya kehebatan keilmuan hadis. Tetapi ada kelebihan lain pula, teknologi kita lebih hebat lah. Zaman dulu mana ada Islam web lah, Waqfiyah lah, ni internet boleh online macam ni, kelas sampai 35 orang ada,
Dulu nak cari 10 orang, 20 orang payah. Tapi online ni kelas mana pun boleh sampai 100 lebih, 200 orang. Dulu nak cari orang yang hadir 2-30 orang pun susah. Jadi ini satu nikmat lah kita ya. Yang ulama-ulama dulu tak dapat rasa. Alhamdulillah kita rasa. Tapi mereka dapat nikmat lain. Nikmat penguasaan terhadap ilmu itu secara jitu, secara padu. Mereka kuasai fi sadar, fi sadar, dalam dada mereka ilmu-ilmu itu ada. Itu kelebihan mereka pula. Baik, akhir sekali untuk kali ini kita berhenti pada peringkat akhir ini, iaitu begitu juga Islam dari awal zaman terbaik yang terjaga kekulinan dan kesuciannya. Kita kena ingat, akidah yang terbaik, orang-orang yang paling terbaik akidah mereka, of course para sahabat Rasulullah. Orang yang paling terbaik ibadah mereka, kualiti ibadah mereka, of course para sahabat Rasulullah. Golongan yang paling baik akhlak mereka, iaitu akhlak yang hampir menyamai Rasulullah SAW, adalah juga para sahabat. Sebab tu ulama-ulama lebih cenderung antara ta'rif ahli sunnah wal jamaah, al-jamaah di situ mereka cenderung pada ta'rif yang disampaikan, yang dikatakan sebagai ma'ana alaihi wa ashabi. Aku dan para sahabat aku berada di atasnya. Maksudnya al-jamaah secara umum, ta'rif yang terbaik adalah ahli sunnah, golongan yang benar-benar pegang pada Quran dan sunnah. Wal jamaah di sini adalah para sahabat Rasulullah SAW. Secara otomatik golongan Syiah tidak termasuk dalam kalangan ahli sunnah wal jamaah kerana mereka secara umum, khususnya Syiah Ithna Asyariyah, mengkafirkan semua sahabat Rasulullah SAW, melainkan beberapa orang yang mereka reserve, sebagaimana Husain, sebagaimana Hasan, sebagaimana Miqdad ibn al-Aswad, sebagaimana Salman al-Farisi dan beberapa orang lagi. Jadi tapi yang lain-lain semua mereka kafirkan. Waliyadzubillah. Baik. Katanya lagi di sini, kerancuan demi kerancuan. Namun selepas kewafatan Rasulullah SAW, kerancuan demi kerancuan muncul, sama ada dari luar atau dalam Islam sendiri, menyebabkan pemahaman dan pelaksanaan Islam sama ada dalam akidah, ibadah dan muamalah semakin jauh dari sifat tulinnya yang suci dan bersih. Wallahu a'lam. Saya berhenti situ. InsyaAllah kita akan masuk nanti fokus perbahasan dan berbagai bab, dan terus insyaAllah masuk ke dalam kandungan buku lah pada sesi seterusnya. Saya berhenti situ. Jika ada soalan saya syorkan untuk tulis, sebab kalau bercakap saya khawatir saya tak dengar. Saya berada di tempat yang agak bising. Jadi siapa-siapa yang ada persoalan ataupun nak bincang apa-apa, mungkin boleh tulislah. Saya dah buka message ni. Ataupun kalau nak cakap pun boleh lah, saya boleh dengar. Ada ke tuan-tuan? Ada ke? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Sekejap saya nak dekatkan telinga. Okey. Nama saya Haris daripada Shah Alam. Ya, Syahris. Saya nak tanya sebab tadi perbahasan tentang tasawuf falsafi tadi. Falsafi dengan akhlak sunniyah. Betul. Sebab kalau kita tengoklah dalam perbahasan ahli akademik yang lama, kan, banyaknya bila kita kata selain daripada pengaruh Hindu Buddha di dalam masyarakat Melayu ni, maka ada juga ahli akademik macam Ali Hashmi menyatakan pada asalnya Nusantara ini disebarkan Islam melalui Syiah, dan pendapat itu disanggah oleh banyak juga ahli akademik, malah seperti Buya Hamka sendiri sanggah ideologi mengatakan Syiah masuk ke Islam masuk ke Nusantara melalui Syiah. Even malah ada ulama Aceh pada kurun 17, Syekh Nuruddin Al-Nari menulis syair tentang menulis syair tentang bagaimana dia memuliakan
Saidina Ali dan Muawiyah, yang mana memuliakan Muawiyah itu bukan satu sifat Syiah lah, kan? Jadi bagaimana tiba-tiba pendapat Ustaz lah, kan, agak melebar kita tengok pengaruh batiniah ini merusuk menyelusup ke dalam pengaruh Islam dekat Nusantara ni. Dekat mana punca dia? Dari pendapat Ustaz lah, itu sajalah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih kepada sahabat Syekh Haris Zahari. Saya biasa tengok di Facebook. Banyak juga ada komen-komen kan. Sekejap saya tutup ni dulu Saya tutup kita punya slide ni. Okay, stop presenting. Okay, baik. Berkaitan soalan tadi, saya pun ada persoalkan benda itu dalam kelas-kelas saya di UKM dululah. Jadi guru saya ni, kalau siapa kenal Syukriyo ni orang tasawuf. Jadi kita minat juga nak tahu perspektif mereka ya. Jadi tentang, tapi sebahagian sejarawan tetap menerima memang ada unsur Syiah. Cuma kita kena ingat, kesan yang paling besar setelah Islam itu menjadi satu empire zaman Samudra Pasai. Jadi nak boleh sampai ke tahap menjadi satu empire tu dia bukan ambil masa sekejap 10 tahun, 20 tahun. Mungkin 100 ke 200 tahun sebab proses penciptaan bahasa dan seumpamanya. Jadi kehadiran puak Syiah ini dianggap sebagai hanya minoriti dan mereka berkuasa di tempat-tempat tertentu saja. Maksudnya mereka tak menyeluruh dan membina empire. Jadi pada sejarawan, kalau baca orang sejarah punya tulisan, mereka tetap terima bahawa ada kesan dan ada bukti Syiah pernah sampai dan bertapak di tempat tertentu. Cuma untuk nak kata mereka datang dan menguasai seluruh rantau ini, itu tak betul. Mereka ada tempat-tempat tertentu sahaja yang kemudian bila aliran tasawuf sufi ini lebih kuat, mereka mengatasilah pengaruh Syiah tersebut. Itu antara jawapan yang terbaik saya rasa. Kita kena faham konteks zaman itu. Walaupun Syiah datang, adalah orang Syiah datang sebagaimana orang Kristian, orang Yahudi datang. Mereka bukan datang dengan berjaya menjadi satu empire. Berbanding dengan Islam Sunni yang Asy'ariyah yang Sufi ni, mereka kemuncaknya mereka berjaya membentuk dua empire besar, iaitu Samudra Pasai dan juga empire Melaka. Itu kita kena faham. Jadi untuk nafikan tidak ada langsung pada saya pun tak boleh. Memang terbukti ada dari sudut batu nisannya, dari sudut budayanya memang ada. Sejarawan terima ada. Cuma dia tidak besar pengaruh macam aliran Sunni yang lain datang kemudian. Itu satu. Yang kedua, kalau ditanya bagaimanakah aliran Batiniyah ini muncul? Ini jawapan yang saya jumpa dalam buku Profesor Dr. Abdul Fattah Harun Ibrahim ya. Pertama, masyarakat Jawa kuno sendiri penuh dengan dia punya folk belief ataupun kepercayaan tradisi dia yang dah ada dia punya hierarki tertentu, apatah lagi selepas kedatangan Hindu dan Buddha lah. Mereka hidup di keraton-keraton dan penuh dengan amalan-amalan mistik, amalan-amalan kebatinan mereka sendiri. Dan mereka tak campur orang lain, mereka ada yang mereka sendiri. Yang bila agama Hindu Buddha datang pun dia improvisekan lagi, jadi lebih advance lah. Cuma bila Islam mari, pertentangan dari sudut kuasa dan politik dan juga ekonomi itu besar. Bila ramai rakyat mula masuk Islam dan mereka tak boleh survive dari sudut ekonomi, barulah mereka mula. Ini boleh baca dalam buku Dr. Abdul Rahman Abdullah, Pemikiran Islam Jawa, pemikiran mistik Islam Jawa kawan, pemikiran Islam mistik yang terbitan baru ni. Itu boleh baca, menarik dia bahas. Dia menceritakan kepada kita bagaimana proses tadi berlaku ya, Wali Songo dan seumpamanya itu. Jadi itu menariklah. Jadi menurut beliau, pengaruh daripada tempatan yang kemudian bercampur dengan Hindu Buddha, yang tempatan punya, kalau kita di Semenanjung ni ada orang asli, orang asal yang ada ritual-ritual kepercayaan mereka, bercampur pula dengan yang kemudian datang daripada Arab, khususnya yang dibawa oleh jalur wujudiyah, batiniyah, iaitu Ibn Arabi, maka bertakuk dua tu menjadi lagi dahsyat dia punya kekarutan itu. Sebab itulah dinamakan sebagai wujudiyah batiniyah.
Mari daripada Ibnu Arabi, daripada negara Arab, daripada Mekah sebenarnya, daripada Mekah, pengaruh daripada Falsubi dan seumpamanya, mari daripada tempatan punya batiniyah, bercampur dua tu. Di sinilah memang terduduklah tuan-tuan ya, memang terduduk. Memang barulah saya sedar apa isu, kenapa yang teruk sangat masalah ini ya. Kita tak sedar bahawa inilah masalah akidah yang buat sekian lama kita hadapi kerana dia tak kacau kita punya solat, puasa, zakat, haji. Itu isunya. Tapi dalam masa yang sama dia suruh kita percaya pada benda-benda yang langgar akidah itu sendiri. Ini kita kata kekarutan yang berlaku lah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Dia tak lengkap. Dia tak sempurna di situ. Wallahu a'lam. Baik, ni ada satu soalan pada Tuan Ramli. Banyak pula ni soalan di kita punya chatbot ni. Ustaz, bagaimana dengan Kontora, isteri Nabi Ibrahim yang dikaitkan dengan asal orang Melayu dalam kajian? Baik, kebetulan saya 3 tahun di UIA masa kerja di press. Setiap hari saya akan duduk dengan Profesor Dr. Wan Muhammad Azam, pakar akidah dan tasawuf. Profesor. Dan antara benda kita bincang benda-benda ni lah. Falsafah, tasawuf, pemikiran salafi, wahabi, kita bincang semua. Saya memang habiskan sejam setiap pagi minum dengan dia, bincang benda-benda macam ni. Baik, apa yang menarik, dakwaan tentang Kontorah itu memang ada riwayatnya dalam Bidayah wa Nihayah Ibnu Kathir. Cuma ada pandangan lain, tengok balik, menurut beliau, dia kata di sana ada pandangan yang menyebutkan bahawa riwayat Kontorah tu of course tidak sahih lah. Bukan Quran, bukan hadis. Tapi Ibnu Kathir masukkan. Soalannya Ibnu Kathir ambil daripada mana? Dan Dr. Wan, Prof. Wan buktikan pada saya riwayat Kontorah itu ada di dalam Bible. Ada di dalam Bible. Maksudnya Israiliyat lah. Bukannya mari. Bahkan ada pandangan, kalau tanya seorang lagi pakar nama Dr. Unggaran Rashid. Kalau boleh cari ya, seorang penganut bekas padri Kristian yang kemudian telah masuk Islam lah, menjadi pensyarah UIA sekarang. Dia kata sebenarnya konsep Kontorah tu sebenarnya sarah ataupun hajar. Maksudnya dia orang yang sama dalam bahasa yang berbeza. Dia sama ada sarah ataupun hajar. Tak silapnya sarah. Bukannya orang lain yang ketiga yang didakwa sebagai keturunan orang Melayu apa semua begini tu. Tapi kita tentulah overclaim benda-benda begitu. Ada ruang sikit overclaim tu. Tak boleh. Perkara itu jelas, tidak ada nasnya yang sahih daripada Quran dan Sunnah, tapi ia adalah Israiliyat yang mardudah, yang tak boleh diterima. Baik, satu. Tapi sayangnya mutakhir ini ahli akademik dalam bidang linguistik, ahli akademik dalam bidang bukan dalam bidang sirah, bukan dalam bidang sejarah, bukan dalam bidang hadis, bukan dalam bidang ilmu wahyu yang banyak duduk promosi idea-idea tadi tu. Jadi kita pun terkejutlah dengan dia punya pandangan-pandangan itu. Baik. Okey, Tuan Man ni kata Batiniyah menarik hati golongan yang meringankan syariat. Betul. Sebab dia offer tak payah semayang, dia offer untuk jadi kuat, untuk jadi sakti lah. Konsepnya sakti. Ada kelebihan berbanding orang lain. Dengan beramal-amal tertentu boleh panggil makhluk-makhluk tertentu berdamping dan akhirnya dapatlah kelebihan tertentu. Sebab tu orang kita ni suka berbincang pasal kebal lah, pasal apa lah, pasal itu, pasal ini. Tapi bila tengok balik ternyata tak kebal sangat pun. Balik rumah, bini jerkah sikit, takut selalu. Buah. Baik. Obses pada raib mesti Allah. Ya betul. Dan itulah saya nak jelaskan bahawa isu utamanya Tuan Man, orang kita jahil hakikat iman kepada alam dan makhluk gaib itu SOP Quran dan Sunnah. Sebab selama ini kita akses ke dunia gaib melalui apa yang Tok Bomo kata, apa yang nenek moyang kata, apa yang pawan dukun bomo kata, itu akses kita ke alam gaib. Sedangkan alam gaib mesti hanya daripada Quran dan Sunnah. SOP-nya. Jalan masuk tu mesti hanya Quran Sunnah. Tak boleh jalan lain. Okey, wallahu a'lam. Baik. Salam Ustaz, saya Nawassalam. Saya nak tanya pendapat Ustaz tentang perubatan Islam di Malaysia yang dikatakan menggunakan hanya ayat-ayat Quran untuk mengeluarkan santau. Apakah mereka juga tak lari dari pengaruh benda-benda perubatan batiniyah?
wallahu a'lam, setiap kes berbeza, setiap kaedah rawatan berbeza. Sebab tu ada konsep patuh syariat. Kalau ruqyah syariah yang betul-betul syariat, mesti hanya guna kaedah yang doa dan jampi ruqyah daripada Quran dan Sunnah ataupun hadis-hadis Nabi SAW. Asas. Cuma ada kaedah yang campur dengan kaedah rawatan kita kata tradisional. Asasnya tidak ada masalah. Selagi mana kaedah dan campuran itu masih lagi bersifat tidak langgar syarak. Cuma yang kita khawatir ada campur aduk dengan mantra-mantra dan amalan-amalan yang kita kata jelas. Mantra-mantranya tak dipahami untuk puja setan iblis. Tapi mukadimah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, dah banyak Quran. Tengah-tengah mula bunyi satati liur tidaklah liur bagi anak lelaki anak perempuan. Dia pun puja setan iblis mari mana segala nama disebut nama Ashabul Kahfi tu. Nionunas, Sorabunah, Valentinonas. Kitmir, pelbagai lagi lah kita dengar. Ui, dahsyat ni. Kalau ruqyah syariah 10 minit selesai. Campur dengan mantra-mantra setengah jam sejam baru selesai. Jadi kita yang dengar ni yang sakit ni pun macam puas hatilah dengan mantra panjang ni. Itulah jadi masalah. Jadi kita nak berubat, kita tak nafikan perubatan ruqyah syariah jampi memang ada. Tapi yang patuh syariat lah. Maka kita ni kena faham, kena pandai cari yang perawat-perawat yang benar-benar patuh syariat. Itu kita punya tuntutan. Kita orang yang mengaji sikit ni kena ada tuntutan tersebut. Kita tak kata tak ada langsung mengarut belaka rawat tak, memang ada. Gangguan makhluk halus ada, jin iblis ada. Boleh baca kitab Wiqayatul Insani minal Jinni Wasyaitan karya Syekh Wahid Abdul Salam Bali, hafizahullah taala. Antara perawat yang benar-benar fokus pada rawatan berdasarkan Quran dan Sunnah. Memang ada. Tetapi tadilah percampuran-percampuran yang luar biasa yang sudah berlaku akhirnya menyebabkan pelbagai implikasi. Khawatirnya pemuncaknya adalah syirik kepada Allah Ta'ala. Waliyadzubillah min dzalik. Baik, akhir sekali untuk malam ni, insya-Allah kita sambung minggu depan. Ustaz Harizari kata saya setuju Tuan Mas sebagai pengamat seni silat. Orang silat juga rupanya. Saya kadang-kadang terlepas mulut juga, silat-silat ni risau juga ya. Secara peribadi pengaruh batinnya ini memang menusuk kuat ke dalam tradisi Melayu seperti seni silat. Nampaknya seperti ideologi hybrid. Ya betul. Itu yang sinkretisme tu. Sinkretis. Bahasa antropologi, sosiologi adalah sinkretisme. Nampak seperti ya. Telah lama menampak dalam. Ya betul. Cuma Alhamdulillah ada usaha lah daripada kalangan sahabat-sahabat kita yang ada kesedaran untuk membuang elemen-elemen tersebut dan fokus betul-betul kepada silat. Tak ada isu lah. Macam menguruk ya, menguruk. Seni menguruk. Menguruk tu tak ada masalah. Bahkan Mak Saleh pun kagum dengan seni menguruk orang Melayu kita ni. Luar biasa. Tapi bila nak menguruk, dia baca mantra-mantra. Dia letak kaifiatnya, kena malam Khamis, malam Jumaat. Kena bawa pengerah sekian-sekian. Itu jadi masalah tu. Ada pemenguruk semata-mata menguruk, satu ilmu yang cukup luar biasa. Satu ilmu yang kearifan lokal orang tua-tua kita. Saya nak bagi faham betul. Kita tak boleh bila kita bincang perkara ini, semacam kita nak anti dengan semua khazanah tok nenek moyang kita. Tak boleh. Kita kena iktiraf. Yang mana hebat, yang mana baik, yang mana saintifik, yang mana luar biasa, kena iktiraf. Tapi dalam masa yang sama, ada yang bermasalah, yang langgar syarak dalam 10-20%, kita pun kena tegas kata yang ini kena ditambah baik ataupun kena buang langsung. Tapi 80% lagi memang boleh diambil untuk diteruskan, tak ada masalah. Itu sikap kita secara objektif dan secara akademik, insya-Allah. Jadi kita dah 10.30, saya minta diri. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan untuk sesi bacaan lanjut dan perbincangan. Dan saya harap datang lagi soalan-soalan yang lebih mencabarlah, insyaAllah ya. Nanti bila saya selesa di rumah, kita boleh buka untuk semua orang bercakap, insyaAllah. Jadi terima kasih semua. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.